Allah Subhanahu wa taala. Nah, ni baru nak masuk Isra Mi'raj dah. Lama ustaz. Cerita bab ilmu memang macam tu. Kena cerita dulu. Saya pun kena ingatkan pada diri saya ni, takut terlupa. Bukan dalam Isra Mi'raj je datang majlis ilmu. Majlis-majlis ilmu, kuliah-kuliah, pengajian bulanan, mingguan, kena datang juga. Itu nak ingat dia. Bukan kita hidupkan sebab ada ayyamillah, hari-hari kebesaran Allah saja, tak. Tapi majlis ilmu disebut Raudah min Riyadil Jannah. Satu taman daripada taman syurga Allah Azza wa Jalla. Sidang jemaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa memang betul-betul mencuburi. Nak cerita Isra Mi'raj ni panjang. Saya pagi tadi ceramah Isra Mi'raj 2 jam setengah. Baru habis Isra je. Mi'raj sambung siri yang kedua. Tapi hari ini insya-Allah saya ringkaskan insya-Allah untuk kemanfaatan diri kita dan apa hikmah daripada Isra dan Mi'raj yang seringkali kita rayakan saban tahun, terutama dalam bulan Rejab. Sedang jemaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita tahu dalam firman Allah dalam surah Al-Isra, Allah Azza wa Jalla berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul aliyyul azim. Allah Azza wa Jalla memulakan dengan tasbih, tasabbuh, taba'u, mensucikan Allah daripada persamaan dengan makhluk. Tentang kisah Isra ini, Allah Ta'ala memulakan kita kena mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa kamithlihi syai'un. Allah tidak menyerupai sesuatu. Allah bukan berbentuk, bukan berjirim, bukan berjisim. Maha suci Allah daripada persamaan dengan makhluk. Maha suci Allah daripada bertempat. Maha suci Allah daripada berhajat kepada arash. Maha suci Allah daripada duduk di atas langit. Maha suci Allah daripada jihad sittu, iaitu jihad yang 6, atas, bawah, kiri, kanan, depan dan juga belakang. Allahu mawjudun bila kaifin wala makan. Allah itu wujud, adanya tanpa bertempat. Itulah ringkasnya kita mentasbih, mensucikan Allah daripada persamaan dengan makhluk. Kerana dengan tasbih inilah yang merupakan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita bimbang kerana dalam kisah Isra dan Mi'raj inilah berlakunya fitnah. Orang tidak boleh percaya dengan roh dan jasad. Allah Taala telah mengisra dan mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan kisah Isra lah juga dan Mi'raj itulah juga segelintir masyarakat memahami bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu berada, bertempat duduk di atas langit ataupun Sidratil Muntaha. Maha suci Allah daripada persamaan dengan makhluk. Dan inilah yang perlu kita kupaskan, perlu kita fahami bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun daripada ciptaan. Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang memperjalankan. Perkataan asra iaitu pada waktu malam. Sayyidina Umar, Abu Huzaifah, Ibnu Abbas menyatakan dalam bab beriman dengan Isra dulu. Mi'raj lain hukum dia. Dan ijma' seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah menyatakan, man ankara al-Isra faqad kadzdzaba al-Quran wa man kadzdzaba al-Quran faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari akan Isra, perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka dia mendustai Al-Quran. Barang siapa yang mendustai Al-Quran, maka dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab disebut secara jelas akan Isra itu sendiri. Adapun Mi'raj, naik ke langit, nanti kita akan ceritakan
tentang hukum beriman dengan Mi'raj. Maknanya, ada kata ada orang mengajarlah tentang Isra. Bahawa Nabi Muhammad Isra daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada satu malam. Ada seorang kata, ya ke? Ragu-ragu. Ataupun dia menafikan terus, tak percayalah. Perjalanan berbulan-bulan, berminggu-minggu, mungkin bertahun-tahun, boleh satu malam. Maka orang itu kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab disebut secara jelas perkataan Asra ataupun Isra, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah Azza wa Jalla menggunakan nisbah, menggunakan kalimah sandaran kepada Nabi Muhammad sebagai hamba. Kenapa digunakan hamba? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam adalah semulia-mulia hamba kepada Allah. Malaikat hamba kepada Allah, jin adalah hamba, manusia adalah hamba, binatang adalah hamba, bumi adalah hamba, arasy adalah hamba, langit adalah hamba, dan semulia-mulia hamba ditasyarrufa. Semulia-mulia hamba adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Jangan kita kata, oh kalau gitu hamba bagi Nabi Muhammad hinalah. Tak, kita pun juga hamba. Makhluk semua hamba. Nak menunjukkan hamba yang Allah Ta'ala maksudkan ini adalah hamba yang paling mulia. Lebih mulia daripada malaikat, lebih mulia daripada jin, lebih mulia daripada seluruh alam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Sebab itulah digunakan kalimah bi'abdihi untuk Nabi Muhammad litasharrufa, untuk memuliakan dia daripada sekalian hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Laila, satu malam saja, minal Masjidil Haram, daripada Masjidil Haram, yang mana dulunya tak ada lagi masjid. Kawasan Kaabah tu tak ada masjid lagi, tapi dinisbahkan Mekah itu sebagai masjid, menunjukkan suatu hari nanti bahawa di situlah tempat yang dikunjungi oleh seluruh umat Islam. Nak menunaikan satu amalan ibadat haji, mesti kena pergi kat sana. Semua orang kena pergi kat sana. Kalau tak mampu, wali kena pergi. Menunjukkan bahawa semua orang kena pergi kepada Baitullahil Haram, ataupun disebut sebagai masjid, tempat sujud yang mulia dan tempat yang mula-mula sekali Allah Ta'ala letak di atas muka bumi ini. Dalam Quran menyatakan, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Sesungguhnya tempat yang mula-mula sekali Allah Ta'ala letak di atas muka bumi ini adalah di Bakkah, iaitu Makkah itu sendiri, wa hudan lil alamin, dan ia memberi petunjuk kepada sekalian alam. Walaupun tak ada masjid pada zaman dahulu, tapi untuk memberikan satu peringatan bahawa di situlah tempat kunjungan masjid yang asal, yang semua umat Islam akan mengunjungi, Masjid Al-Haram. Kenapa haram pula? Haram ni yang kita faham kalau buat dosa, benda yang diharamkan oleh Allah, benda yang tak dibolehkan di dalam Islam. Kenapa disebut Masjidil Haram? Zaman jemaah pun dah tahu benda sedemikian maksud Masjidil Haram. Yang pertamanya, kerana ada gandaan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang yang melakukan amal ibadah di Masjidil Haram, yakni di Makkah. Berbeza daripada tempat yang lain. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam menyatakan bahawa sembahyang sekali sahaja di Masjidil Haram, sekali sahaja, bersamaan dengan 100,000 buah masjid tempat yang lain dia solat. 100,000 buah masjid. Kalau contohnya kita sembahyang dekat masjid Taman Ceras Jaya, dia kecil lah, dengan orang yang sembahyang dekat Masjid Sultan Salahuddin dekat Shah Alam, besar masjid tu, pahala dia sama dengan masjid ini. Yang bezanya Masjidil Haram sahaja. Selain itu ada masjid yang lain yang kita akan bicara. Dan yang keduanya adalah Masjidil Nabawi, sebagaimana yang kita tahu.
pahala dia 1 kali sembahyang menyamai 1000 tempat masjid yang lain kita solat. Dan yang ketiganya adalah tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dalam Isra'-nya, iaitu Masjidil Aqsa. Sembahyang di situ sekali saja sembahyang menyamai 500 buah masjid dia solat. Dan satu lagi masjid yang mendapat pahala, ganjaran pahala yang besar juga daripada Allah, iaitu Masjid Quba yang berhampiran dengan Masjidin Nabawi, yang mana barang siapa yang melakukan salat di situ 2 rakaat, maka dia seolah-olah mendapat pahala menunaikan amalan ibadah umrah. Pahala di situ saja. Dan Rasulullah menyatakan la tashaddur rihal illa 3 masajid. Jangan kamu bersusah payah. Maknanya jangan kamu ambil senang bila kamu pergi kepada 3 buah masjid. Maksud dia jangan ambil rukhsah lah buat jamak qasar takdim takhir bila pergi ke Masjidin Nabawi, Masjidil Haram ataupun Masjidil Aqsa. Pergi buat umrah 3 hari duduk kat Madinah, dia buat jamak qasar. Jangan, tak boleh. Rugi bebenarnya, ha. Jangan. Sembahyang penuh. Pergi Masjidil Haram nak jamak juga. Jangan. Sembahyang penuh. Tidak ada rukhsah kepada 3 buah masjid. Begitu juga dengan Masjidil Aqsa. Maka sempurnakanlah solat di ketiga-tiga buah masjid yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama disebut haram kerana ia dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua haram sebab ada hukum yang khas yang tak ada di tempat yang lain. Sebab itu haram disebut. Di sana tak macam dekat Malaysia kita ataupun di tanah bumi yang lain, di negara yang lain. Tak boleh nak berburu dengan binatang. Kalau berburu juga kena bayar dam, kena bayar denda. Tak boleh nak mematahkan dahan mengikut suka hati saja. Walaupun dalam dia ihram ataupun tidak berihram sekalipun. Tak boleh dekat Masjidil Haram. Haram kepadanya. Kalau buat dia kena dam. Ada hukum-hukum yang khas. Dan juga iaitu tempat yang mula-mula diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Itu ringkasnya yang dia nak dikatakan. Disebutkan di dalam Al-Quran Masjidil Haram. Ilal Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa juga di sana dulunya tak ada lagi masjid. Tapi ia adalah tempat nak menunjukkan kemuliaan bahawa sesungguhnya di bumi Syam, Palestin tu berada dalam bumi Syam. Bumi Syam sekarang ini telah berpecah. Dibahagikan negara, ada Palestin, ada Lebanon, ada Syria, ada Mesir, ada Iraq, ada Jordan. Itu disebut bumi Syam. Kenapa dipilih akan Masjidil Aqsa, tempat Isra' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kerana di sana adalah tempat yang paling mulia antara yang termulia yang Allah Taala berikan, kerana jasad Nabi yang paling ramai disemadikan adalah di bumi Syam. Dan wahyu yang paling kerap sekali turun adalah di bumi Syam. Bumi Syam bukan semestinya di Palestin, juga di sekitar bumi tersebut. Mesir, Lebanon, Jordan yang termasuk dalam bumi Syam tersebut. Disebut Aqsa kerana sesungguhnya Aqsa dengan maksud yang jauh. Berbulan-bulan, berminggu-minggu, kalau laju berminggu-minggu, berbulan-bulan baru sampai ke sana. Tapi nak menunjukkan mukjizat, kemuliaan dan kehebatan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad yang tak diberikan kepada Nabi-Nabi yang lain, iaitu Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjidil Aqsa yang berada di Palestin, yang berada di bumi Syam. Dulunya pada zaman Rasulullah disebut bumi Syam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari. Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkatilah bumi Syam dan bumi Yaman, yakni Yaman, Hadral Maut tu. Kemudian ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah.
dan bertanya kepada Rasulullah, wa kaifa najdina ya Rasulullah, bagaimana dengan kota Najd Rasulullah? Doalah juga Rasulullah. Kota Najd berada di selatan Madinah Al-Munawwarah, di sebelah selatan Madinah. Rasulullah ulang lagi doa yang sama, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Sahabat lagi tanya lagi, Rasulullah doa lagi, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Kali ketiga baru Rasulullah menjawab, hunakal zalazilah, hunakal fitan, hunaka sayakhruju qarnun min qarnis syayatin. Di kota Najd selatan Madinah tersebut akan lahirnya fitnah, akan lahirnya huru-hara, iaitu daripada tanduk-tanduk syaitan. Maka ulama-ulama melihat hadis riwayat Bukhari ini, apa benda yang dahsyat sangat ia akan terbit daripada kota Najd di selatan Madinah tersebut. Maka ulama melihat bahawa adanya mereka yang muncul daripada kota Najd yang membawa fahaman akidah al-musyabbihah, yang membawa fahaman akidah yang mengaku sebagai nabi dan sebagainya. Munculnya Musailamatul Kadzdzab daripada kota Najd yang pertama, dan yang keduanya munculnya Muhammad bin Abdul Wahhab yang membawa fahaman musyabbihah al-Wahabiyah yang berasal daripada kota Najd. Jadi perkara-perkara sedemikian hendaklah kita berhati-hati. Sudah jemaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah kita dengan fitnah yang boleh merosakkan akidah umat Islam. Dan sesungguhnya bumi Syam yang terletak padanya adanya Masjidil Aqsa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana padanya jasad para nabi yang paling ramai disemadikan adalah di bumi Syam, dan juga paling kerap diturunkan wahyu adalah di bumi Syam. Dan dalam kitab Qisasul Akhbarul Makkah menceritakan bahawa kehebatan, dan ini bukan cerita dongeng, termaktub dalam kitab-kitab akhbar, kitab-kitab yang menceritakan hal perihal Makkah dan juga bumi Syam, bahawa di bumi yang penuh keberkatan bumi Syam tersebut dulunya ada satu bukit, yang mana bukit itu keadaan ataupun suasananya amat dingin. Dingin di sini bukanlah sejuk sangat, nyaman, tak panas. Dan daripada bukit tersebutnya lah tumbuhnya buah-buahan yang segar daripada inab wa rumman, iaitu daripada anggur dan juga delima dan juga sayur-sayuran dan buah-buahan. Allah Azza wa Jalla memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam agar mencabut bukit di bumi Syam, cabut betul-betul bukit tersebut agar diletakkan di satu tempat yang sekarang ini dikenali sebagai Jabal Taif di Taif. Dan sekarang ini alhamdulillah di Taif buah-buahan dan sayur-sayuran hasil daripada bukit yang asalnya daripada bumi Syam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril mencabutnya, diletakkan di sana agar diberikan juga keberkatan kepada penduduk Taif. Alhamdulillah, itu berkatnya bumi Syam sidang jemaah sekalian. Berkatnya Palestin. Tetapi apa yang berlaku sekarang ini sidang jemaah sekalian, Palestin dicengkam oleh golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab. Golongan Yahudi, golongan Kristian. Mereka merampas balik selepas daripada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kita melihat sejarah bahawa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berjaya membebaskan Baitul Maqdis pada 27 Rejab, iaitu tarikh Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu lebih kurang 60-70 tahun dicengkam oleh golongan-golongan ini. Kenapa kita tidak melihat pribadi Sultan Salahuddin? Kenapa kita tidak ambil dia sebagai contoh macam mana dia berjaya membebaskan Baitul Maqdis? Mengapa tidak melihat pegangan akidah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi? Mengapa tidak melihat didikan yang dididik oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi kepada tenteranya dan juga kepada rakyatnya?
Kenapa tidak melihat mazhab akidah yang dipegang oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi? Dengan sebab inilah nasarahu wa nasarahullah. Dia menolong agama Allah, Allah Ta'ala tolong dia. Sidang jemaah mungkin pernah dengar nama Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Orang kafir yang buat cerita dia kadang-kadang. Dia panggil Salahuddin. Dia tak cerita akidah Sultan Salahuddin. Dia cerita strategi peperangan Sultan Salahuddin saja. Orang Islam kena cerita bagaimana Allah Azza wa Jalla beri kemenangan kepada Sultan Salahuddin. Apa akidah yang dipegang oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Nasir Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kita lihat dan kita ulang kaji benda yang kita dah tahu tentang perihal biodata dan juga diri Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang jarang sekarang ini kita boleh terima, boleh kita jumpa sekarang. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menghafaz Al-Quran sebelum menjadi sultan. Hafaz kitab Tanbih fil Fiqh Syafi'i. Kitab Tanbih fil Fiqh Syafi'i dihafaz. Dan dia berpegang dengan akidah apa? Bukan Syiah, bukan Mu'tazilah, bukan Qadariyah, bukan Ayah Fin, bukan Rasul Melayu. Tak. Semua mengaku Islam juga. Tak. Dia berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah. Bukan Asy'ari Arkam, sudah jemaah sekalian. Segelintir masyarakat dia sebut Asy'ariyah, oh Asy'ari. Oh, ustaz ni dia yang mulia ni. Ada orang kat luar sana bila sebut Asy'ariyah dia tak kenal Asy'ariyah. Cara ringkas ni lah. Mungkin tak sempat kita nak cerita Asy'ariyah di sini. Asy'ariyah ni yang belajar sifat 20 tu lah. Yang kita belajar tu yang menyusun belajar sifat 20 tu Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kawan dia yang bernama Imam Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi, Imam Abdul Hasan Ali bin Ismail Al-Ash'ari, cicit kepada Abu Musa Al-Ash'ari, dan dia bukan membawa akidah baru. Dia menyusun akidah itu sendiri. Kerana pada zaman dia timbulnya golongan Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah dan sebagainya. Dan Islam masuk ke tanah Melayu ini melalui pedagang-pedagang daripada Arab, Yaman, Iraq, Mesir dan sebagainya yang membawa akidah Al-Asy'ariyah yang kekal sampai kita hari ini belajar sifat 20. Tapi ada orang marah belajar sifat 20. Falsafah Yunan, Greek. Akidah ni salah, tak betul dia kata. Yang lebih parah lagi, amalan kita dibid'ahkan. Bid'ah tu tak apa lagi, kata Nabi tak buat, masuk api neraka. Nabi tak buat, kan takut bunyi masuk api neraka. Baca Yasin malam Jumaat tak boleh, Nabi tak buat, masuk api neraka. Sambut Maulid, Nabi tak buat, masuk api neraka. Sambut Isra Mi'raj tak buat, Nabi tak buat, masuk api neraka. Semua masuk api neraka semua ni. Satu keadaan usul yang kita belajar dulu. At-tarku la yadullu 'ala at-tahrim. Benda yang ditinggalkan itu tidak semestinya haram. Ini kita kena pegang kaedah ini. Benda yang Nabi tak buat itu tidak semestinya haram. Contoh, sebab benda usul ni penting. Dalam hadis riwayat Bukhari, saya nak bagi contoh. Hadis riwayat Bukhari pada zaman Rasulullah sendiri. Ada seorang sahabat yang bernama Rifa'ah bin Rafi'. Bersama dengan sahabat-sahabat yang lain sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjadi imam, kemudian Rasulullah rukuk, semua rukuk. Kemudian bangkit daripada rukuk, Rasulullah menyebut Sami Allahu liman hamidah. Kemudian ada seorang sahabat di belakang dia menambah benda yang Nabi tak ajar. Buat benda yang Nabi tak suruh. Dia sebut Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nabi tak ajar. Nabi tak suruh buat. Habis pada solat Nabi suruh memalingkan muka dan bertanya kepada sahabatnya, siapa yang menyebut kalimah Rabbana walakal hamd? Sahabat yang bercakap tadi senyap, tak berani. Orang lain pun tak berani juga nak tunjuk dia lah ya Rasulullah, tak berani. Sebab Nabi tak buat, Nabi tak suruh, kenapa buat? Itu seolah-olah ni. Nabi ulang kali kedua, siapa yang menyebut kalimah tadi? Senyap lagi sahabat. Kali ketiga Nabi menyatakan, siapa yang menyebut perkataan Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi? Senyap. Baik, nak mudahnya bahasa kita. Baik, tak mengaku tak apa. Ra'aitu 30 bid'atan minal malaikah yaktubuna lahu ajr. Orang yang menyebut kalimah tersebut, aku melihat lebih kurang 30 malaikat berebut-rebut mencatat pahala kepada orang yang menyebut Rabbana walakal hamd. Sahabat tadi tu angkat tangan, saya ya Rasulullah. Baru mengaku. Nabi tak ajar. Nabi tak suruh. Tapi benda itu bukan membatalkan solat. Ibnu Abbas menambah syahadah dalam tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak membatalkan salat. Walaupun Nabi tidak. Itu
Itu benda tu kita akan cerita pada masa akan datang insya-Allah. Sampai ada tak habis lagi nak cerita hari ni pula. Tapi penting. Sebab benda ni lah masyarakat kita bertelaga. Yang dulunya rodong kita, kawan kita datang masjid baca Yasin malam Jumaat, lepas tu tak datang dah. Tak datang tu tak apa kalau tak nak. Ni hukum salah kawan kita tu pergi baca Yasin malam Jumaat. Salah sambut maulid, salah baca berzanji, salah buat burdah. Salah tu pula disebut oleh ustaz-ustaz mereka bid'ah dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua masuk api neraka. Kan takut bunyi api neraka. Kita saya ni orang awam takut bunyi api neraka.